Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Alladzi khalaqal mauta wal hayata liyabluwakum ayyukum ahsanu amala. Ashhadu an la ilaha illallah wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad wa ala alihi wa ashabihi al-kiram. Alhamdulillah, muslimin dan muslimat, mudah-mudahan dirahmati Allah. Kita sambung pembacaan kitab kita. Kita baca kitab Muhimmah pada muka surat yang ke-14. Barisan di bawah sekali. Dan sesungguhnya telah diceritakan daripada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bahawa sesungguhnya ia tak kala datang ke Madinah, keluarlah ia kepada suatu jenazah. Maka melihatlah ia akan beberapa perempuan mengiring akan jenazah. Maka bersabda ia bagi sekalian mereka itu, adakah kamu menanggung beserta dengan sama-sama dengan orang yang menanggung? Maka sembah kami orang perempuan, tiada. Maka bersabda ia, adakah kamu bersembahyang berserta dengan orang yang bersembahyang akan dia? Maka sembah kami sekalian, tiada. Maka bersabda Nabi SAW bagi sekaliannya, balik oleh sekalian kamu, tiada ada di ziarah dan tiada ada pahala. Maka sekalian mereka itu perempuan disuruh mereka itu dengan tetap di dalam segala rumah mereka itu. Muslimin dan muslimat yang dirahmati Allah, dalam kitab ni dia menceritakan tentang satu hadis Nabi SAW pada peringkat awal Rasulullah berada di Madinah. Baru sampai daripada Madinah. Dan bila Nabi sampai, dilihatnya ada mayat yang diusung pergi ke tanah perkuburan. Dan ada orang perempuan yang yang mengikut jenazah itu ke tanah perkuburan. Lalu Nabi bertanya kepada jemaah perempuan tadi, kamu ni adakah menanggung mayat bersama dengan lelaki-lelaki yang menanggung mayat jenazah ni? Jawab perempuan tu, tak, kami ikut belakang lah. Kamu semayang mayat tak? Bersama dengan orang yang semayang mayat. Jawab mereka juga, kami tak lah. Kami ikut sajalah, semayang pun tak. Kata Rasulullah, baliklah oleh sekalian kamu. Tak ada pahala kamu ziarah dia, pergi balik. Jadi tuan-tuan yang dirahmati Allah, daripada sini berapa banyak perbincangan tentang hukum orang perempuan menziarahi tanah perkuburan. Hukum orang perempuan pergi ke kubur. Baik, kita boleh ambil daripada beberapa hadis Nabi SAW tentang orang perempuan yang berziarah pada kubur. Baik, ada 3 pendapat yang bercakup dengan perempuan menziarahi kubur. Dan ketiga-tiganya adalah daripada hadis-hadis yang sahih dan juga diambil daripada pendapat-pendapat ulama yang muktabar. Ada pendapat yang meletakkan haram orang perempuan pergi ziarah kubur. Yang kedua, ada yang mengatakan makruh orang perempuan pergi menziarahi kubur. Ada yang mengatakan sunat menziarahi kubur. Dan ada yang mengatakan harus orang perempuan menziarahi kubur. Kenapa saya kata 3 sedangkan saya sebut 4? Tadi awal-awal Ustaz kata hukum dia ada 3, tapi Ustaz sebut 4. Haram, makruh, sunat, harus. Tapi Ustaz kata 3. Saya kata 3 sebab dia berkenaan kepada orang perempuan. Asalnya tambah 1 sunat. Sunat itu asas pada hukum.
Asal hukum, kalau orang tanya kita, apa hukum ziarah kubur? Jawapan dia sunat. Sunat lah. Tak dilarang, malah disuruh menziarahi kubur. Itu adalah asas ataupun asal hukum dia. Apa hukum asal menziarahi kubur? Sunat. Bukan wajib, sunat maknanya pergilah ziarah. Dapat pahala sebab Nabi kata menziarahi kubur itu mengingati kematian. Diajar pula ada adab menziarahi kubur, maknanya benda itu adalah sunat. Tetapi bila datang kepada orang perempuan, dia tukar pula, jadi ada 3 lagi tambahan dia. Haram, makruh dan harus. Baik. Jadi tuan-tuan yang saya hormati, kalau kita baca hadis Nabi SAW tentang menziarahi kubur. Yang pertama kita baca satu hadis Nabi SAW, anna Rasulullah SAW ata ala imra'atin tabki ala sabiyyi laha faqala laha ittaqillah wasbiri. Satu hari Nabi Muhammad SAW tengok satu orang perempuan menziarahi kubur. Dan orang perempuan tadi menangis di kubur. Maka Nabi SAW sebut apa pada dia? Ittaqillah wasbiri. Bertakwalah kamu kepada Allah dan sabarlah. Nabi tak kata pula haram. Nabi tak kata pula balik. Buat apa menangis di sini? Ini cerita Piramli. Nabi tak suruh perempuan ni balik. Nabi kata ittaqillah. Bertakwalah kamu kepada Allah. Wasbir. Dan hendaklah kamu jadi orang yang sabar. Jadi di sini tuan-tuan, ulama-ulama bincang. Hadis yang mula-mula yang kita baca dalam kitab Muhimmah ini adalah melarang orang perempuan menziarahi kubur. Pada peringkat awal Islam. Kerana pada masa itu orang Islam, orang perempuan baru sampai Islam kepada mereka, kadang-kadang terbawa-bawa dengan satu sikap yang tidak boleh sabar dengan kematian. Dia ambil pada sikap orang-orang zaman dulu, zaman jahiliah. Bila ada kematian, dia meraung, dia meratap, dia pingsan, dia duk robek baju dia, duk tampar muka dia, duk cakar rambut dia. Maka kalau demikian, kata Nabi, pergi balik. Jenis ni pergi balik. Yang ni asal dia, pergi balik. Ada hadis yang melarangnya pergi. Maka sebab itulah ulama-ulama daripada mazhab Hambali mengatakan bahawa haram orang perempuan pergi kubur. Ini bagi mazhab Hambali. Haram. Jadi kalau tuan-tuan duduk Saudi, haram tak? Tak payah pergilah orang perempuan. Sebab tu dia halaunya orang perempuan pergi kubur. Sebab mereka ambil daripada Hambali. Hambali kata haram. Pasal apa haram? Pasal dia kata ada Nabi sebut suruh orang perempuan balik. Tak ada diziarah, tak ada pahala balik. Maka itu pegangan daripada mazhab Hambali. Tetapi daripada mazhab Hanafi dan mazhab Maliki pula, dia kata tak haram sebab ada satu hadis Nabi SAW, orang tengok Siti Aisyah radhiyallahu anha menziarahi kubur saudaranya, kemudian balik daripada kuburnya, orang tanya pada Siti Aisyah radhiyallahu anha, daripada mana engkau wahai ummahatul mukminin? Daripada mana engkau wahai ummul mukminin Siti Aisyah? Dia kata daripada kubur. Kemudian sahabat Nabi SAW sebut, bukankah Nabi Muhammad melarang orang perempuan menziarahi kubur? Siti Aisyah berkata, dulu Rasulullah melarang orang perempuan pergi menziarahi kubur. Tetapi hari ini disuruh. Pasal apa? Pasal iman dah mantap. Semua dah mantap, maka pergilah ziarah kubur. Maka hadis itu pula dipegang oleh Hanafi, dipegang oleh Maliki. Mengatakan bahawa orang perempuan sunat menziarahi kubur macam mana laki-laki menziarahi kubur. Jadi dua-duanya hadis sahih. Satu, yang pertama hadis sahih pun dipegang oleh Hambali. Yang kedua, yang membenarkan orang perempuan menziarahi kubur juga dipegang oleh Hanafi dan Maliki, dan kedua-duanya adalah hadis yang sahih. Habis itu ustaz, yang SPE je mana pula? SPE mana? Ingat SPE Kutiau Syafi'i, SPE kita orang utara PE.
Mazhab PE lagu mana pula? Oh, ya, ada orang pergi buat melawak pula. Mazhab PE kita dia. Dia nak condemn mazhab kita, dia panggil nama lekeh pada Imam Syafi'i. Imam Syafi'i dua-dua dia pakai. Yang hadis sahih tentang melarang pun dia pakai, hadis sahih yang membenarkan orang perempuan pi pun dia pakai. Maka dalam mazhab kita makruh. Imam Syafi'i dia ambil jalan ikhtiyat. Apa jalan ikhtiyat? Dia ambil jalan selamat. Dia ambil kata makruh. Haram ke? Tak. Sunat ke? Tak. Habis itu makruh. Berdosa ke? Tak. Tak ada apa lagi. Bukannya haram, makruh. Disuruh ke? Tak juga. Tak, kalau nak pergi, silakan. Kalau saya tak mau pergi, terpulang. Kalau saya pergi juga, tak ada dilarang. Tetapi ada batas-batasan dia. Ada hukum hakam dia. Nanti kalau kau buat benda-benda ini, kau jadi haram pula. Tapi kalau kau buat benda ini, kau dapat pahala sunat pula. Nah, begitulah dia Syafi'i. Kita ambil balik. Asas kepada menziarahi kubur, asasnya ialah sunat. Okay, kita orang Islam disunatkan menziarahi kubur. Itu asal hukum. Ada orang yang pergi ziarah kubur. Macam mana ustaz duk menyanyi kat kubur? Dia menyanyi lagu apa? Dia menyanyi lagu apa? Lagu rock kah? Dia menyanyi lagu apa? Tak, dia duk menyanyi apa semua ni. Soalan nyanyi lagu apa? Lagu rock pun ada, lagu dandut pun ada, lagu apa? Cerita elok lah. Dia bernasyid ke, dia berqasidah ke, dia berselawat ke, cerita elok. Jangan sebut menyanyi. Menyanyi ni umum. Sebab ada orang hari ni yang mengharamkan penziarah kubur. Dia belasah haram. Pasal apa haram? Pasal dia pergi menyanyi. Tanyalah orang tu pergi menyanyi tu, menyanyi apa? Kalau pergi buat gazapati atas kubur, haram lah. Mek gazapati kepala batah pergi menyanyi sana. Dah tentu dah lah. Pergi buat konsert dandut pula situ. Panggil Roma Irama tu. Haram dah lah. Habis itu dia buat apa? Dia main qasidah. Buat apa qasidah tu? Dia memuji Nabi, memuji para sahabat, memuji Allah Ta'ala. Tak apa. Kayaknya dia buat apa pun. Okey, setengah orang. Cuma tak ada tempat lain kan nak main. Tu soalan saya. Yang bawa segala kompang, bawa segala apa, ni tak ada tempat lain nak main. Mengelakkan daripada fitnah tu lagi baik. Sampai tak ada tempat nak main dah. Dalam masjid main kompang, dalam masjid main hadrah, saya pun tak setuju. Sebab tu saya tegur ada ustaz-ustaz yang duk bawa qasidah main duk tempik lah masjid. Ni masjid. Hang qasidah ke, hang bernasyid ke, tu masalah hang. Tapi ni masjid. Nak main di luar. Bawa segala kompang main di luar. Masjid dia ada peraturan dia. Tempat untuk orang beribadat. Dulu kita duk baca khutbah. Kan tu imam pada khutbah yang kedua tu, dia pesan pada apa kepada kita? Hendaklah duduk dengan niat beriktikaf. Membaca Quran ataupun berzikir. Dengan janganlah mengganggu ketenteraman orang lain. Dulu-dulu khutbah dia baca. Lah tak ada. Dulu zaman kita muda-muda, tu imam baca tu. Datanglah awal ke masjid, duduklah dengan niat i'tikaf. Bacalah Al-Quran dan berzikir. Dan janganlah mengganggu ketenteraman orang lain. Bayangkan tuan-tuan, kalau membaca Al-Quran kuat pun, membaca Al-Quran dengan kuat pun dalam masjid sampai ganggu orang lain pun dilarang. Apatah lagi main hadrah, main kompang. Yang ni yang saya katakan tadi, tak salah. Tetapi mengelakkan daripada fitnah itu lagi bagus. Baik, asal kepada ziarahnya tadi adalah sunat. Pergilah ziarah, bagi salam. Dia ajar kepada kita. Sampaikan nak pakai kasut dalam kawasan perkuburan pun Nabi ajar. Kasut apa yang boleh masuk, kasut apa yang tak boleh masuk.
Dia ajar pada kita. Dia ajar pada kita adab dalam tanah perkuburan. Bukan adab dalam kubur. Adab dalam kawasan tanah perkuburan. Saya kata adab dalam kubur pula. Jangan duduk atas kubur orang. Jangan berdiri atas kubur orang. Jangan duduk atas kubur tu. Nabi ajar adab pada kita. Baik. Kemudian, bila jatuh kepada hukum orang perempuan. Apa hukum orang perempuan ziarah kubur? Ada yang mengharam berdasarkan kepada dalil-dalil hadis yang sahih. Ya, daripada hadis-hadis yang sahih itu dilaknat. Satu hadis yang diambil daripada riwayat Imam At-Tirmizi, la'ana zawwaratil qubur. Zawwaratil qubur. Dilaknat kepada orang perempuan yang menziarahi kubur. Hadis sahih. Maka Hambali pun berpegang dengan hadis ini. Mazhab Hambali kata haram orang perempuan pergi ziarah kubur. La'ana zawwaratil kubur. Orang yang ziarah kubur. Hambali tak ada dolak dalil. Dia kata haram, selesai masalah. Tetapi ulama-ulama membahas perkataan zawaratu. Asal daripada perkataan ziarah. Singular dia ziarah lah. Ziarah. Mari kepada perkataan zawarat. Maknanya banyak-banyak ziarah. Maka Imam Al-Qurtubi berkata hadis ini membawa maksud yang dilaknat ialah perempuan yang kerap menziarahi kubur. Macam tak boleh tinggal kubur, maka dilaknat. Tetapi kalau sekali-sekala menziarahi kubur, bila ada kematian baru dia ziarah kubur, maka kata Imam Al-Qurtubi, dia tak termasuk dalam hadis la'ana az-zawwaratil qubur. Tak dilaknat kepada zawwaratil qubur. Tak termasuk. Tuan-tuan, tengok perkataan zawwarat. Zawwarat maknanya ialah orang yang kerap ziarah kubur. Perempuan yang ziarah kubur ni kerap. Kata Nabi laknat pada dia. Kenapa? Sebab seolah-olah tak setuju hamba Allah tu mati. Seolah-olah tak setuju orang yang dia ziarah tu dia ambil nyawa. Seolah-olah tak redha dengan kematian. Sebab itulah disebut zawarat. Maknanya banyak kali ziarah. Saya tak ada lah jumpa lagi perempuan yang ziarah banyak kali macam tu. Yang saya jumpa lelaki. Tiap-tiap hari dia pergi kubur isteri dia. Ni bukan saya buat cerita ni. Tiap-tiap hari saya sampai pergi rumah dia. Abang Haji pergi mana? Balik kubur. Ziarah kubur siapa? Arwah isteri lah, kubur isteri. Semalam ziarah dah. Saya tiap-tiap hari. Pukul 9 saya pergi ziarah. Baca Quran, buat tahlil, saya balik. Tiap-tiap hari tuan-tuan. Bukan sehari, bukan sebulan, bertahun. Tu nama dia apa? Tu. Orang yang kerap ziarah kubur. Dia kata dia sayang dekat isteri dia. Dia ziarah kubur kerap. Kalau perempuan kerap menziarahi kubur, yang tu yang Imam Qurtubi kata la'ana, dilaknat oleh Allah. Bukan semua perempuan yang ziarah kubur tu dilaknat. Datang pula imam lain pula la'ana zawaratul kubur itu, zawaratil kubur itu dilaknat pada perempuan yang ziarah kubur kerap ni sampailah tak buat amal ibadat, sampai tak peduli pada rumah tangga, sampai tak tengok, tak kisah lagi dengan semayang dia apa semua, kerja dia duduk ziarah kubur anak dia saja, sampai laki dia pun dia tak jaga. La'ana zawaratil kubur. Jenis perempuan yang macam tu, maka itu yang Nabi kata haram, laknat. Tapi Imam Hambali kata dah senang cerita haram tu. Itu pegangan daripada mazhab Hambali. Imam-imam lain kata laknat di situ maksudnya ialah perempuan yang terlalu kerap ziarah kubur seolah-olah tak redha dengan kematian. Dan ada pendapat yang kata yang dia kerap ziarah kubur sampai mengabaikan tanggungjawab dia yang lain, maka yang ni haram. Kalau tak ada yang ni tak haram. Itu pendapat mazhab lain. Ini pendapat ulama lain. Maka Hambali kata haram. Dia pegang dua hadis tadi ni. Maliki dan Hanafi pula kata tak haram, malah sunat orang perempuan ziarah kubur.
Bila sunat ziarah kubur tu berdasarkan kepada hadis mana pula dah? Satu lagi hadis sahih yang diriwayatkan daripada Siti Aisyah radhiyallahu anha. Siti Aisyah dia pergi ziarah saudara dia Abdul Rahman bin Abu Bakar. Dia Aisyah binti Abu Bakar. Mai abang dia ni Abdul Rahman bin Abu Bakar. Jadi bila ziarah saja tuan-tuan, balik daripada ziarah tu orang tanya dekat dia, Alaysa kana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam naha an ziyaratil qubur? Qala na'am. Kana qad naha thumma umira bi ziyaratiha. Orang tanya pada Siti Aisyah, wahai Aisyah, Alaysa, bukankah Nabi sallallahu alaihi wasallam, kana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam naha an ziyaratil qubur? Bukankah Nabi melarang kita ziarah kubur? Kenapa engkau ziarah wahai Siti Aisyah? Kata Siti Aisyah, betul, dulu dia larang, tapi hari ini umira biha. Hari ini dia suruh kita pergi ziarah. Umira bi ziyaratiha. Bi ziyaratiha, dia suruh kita pergi ziarah. Hadis yang ni pun tuan-tuan, hadis yang sahih juga, menunjukkan bahawa perempuan boleh ziarah kubur. Maka pendapat ini dipegang oleh Hanafi dan Maliki. Jadi kalau ada orang perempuan ziarah kubur, tuan-tuan kata, makcik jangan pergi, dosa. Jangan. Sebab ada hadis yang membenarkan orang perempuan, malah isteri Nabi ziarah kubur. Sebab hari ni cepat sangat kita pergi kata hukum wanita dilarang ziarah kubur. Ada yang tokok lagi pula, wanita yang haid dilarang masuk kubur. Mai tanya dekat saya, ustaz, betul ke wanita ada haid tak boleh masuk kubur? Saya kata kubur tu masjid kan, yang tak boleh masuk. Apa tak boleh masuk pula? Ada hadis ke? Tak ada. Yang jadi pertikaian masuk masjid bukan kubur. Jadi kalau ada orang perempuan nak ziarah kubur, dia pegang Hanafi, nak kata apa? Selagi mana dia tak buat benda haram, dia tak mendedahkan aurat, dia tak menimbulkan masalah, dia tak meraung, dia tak meratap, melakukan bid'ah, tak apa. Ini masalah kita hari ini ni. Yang suami dia meninggal, isteri nak pergi tengok juga mayat suami dia tu. Nak tengok-tengok juga sampai duk kacau, bukalah abang, bukalah sat, nak tengok muka dia, bukalah sat. Yang tukang kali kata berapa kali nak buka katuk, sudah ya jenis ni tuan-tuan, pergi angkat dia, bohlam mayat, hantar balik. Pasal dia duk kacau orang. Tak pun dia pergi ziarah tu dalam keadaan pakaian menjolok mata. Pakai baju hitam, tudung hitam. Tapi ni hak dada ni nampak netting. Jenis hak nipis ni. Tu imam baca telekin pun, ya duk tengok yang tu sampai tak boleh nak baca telekin. Yang jenis ni pun tuan-tuan, ambil kain kapan hak lebih tu, balut dah. Yang ni yang dilarang. Tapi kalau dia tak kacau orang, dia pergi duduk pada tempat dia yang elok, maka hukum dia macamlah muka orang lelaki pergi kubur, hukum dia dapat pahala menurut mazhab Hanafi dan Maliki. Syafi'i macam mana Ustaz? Syafi'i dia ambil jalan tengah. Dia ambil jalan ikhtiyat. Pasal ada dua hadis sahih, dia ambil jalan tengah. Makruh. Berdosa tak Ustaz kalau orang perempuan pergi? Tak berdosa. Selagi mana dia tak buat benda-benda yang dilarang di kubur. Kalau dia pergi Ustaz, dapat pahala tak Ustaz? Dapat pahala. Kalau dia pergi tu, dia baca doa juga, dia baca Quran juga, dia bagi salam juga, macam orang lelaki-lelaki lain, dapat pahala. Kalau dia pergi saja-saja Ustaz, tak buat apa pun, dia duduk menung dekat motor, atas motor lelaki dia tu, harus. Jadi selesai masalah bagi bab orang perempuan. Jadi yang kita baca dalam kitab Muhimmah ni Ustaz, ni peringkat awal Nabi Muhammad sampai di Madinah. Peringkat awal-awal Islam di Madinah. Nabi tengok orang masa itu masih lagi duk bercempera lagi tentang adat-adat yang terbawa-bawa. Maka pada peringkat itu Nabi tak bagi pergi. Okey Ustaz, dalam tiga tadi ni, Hanafi, Syafi'i, Maliki, Hambali apa semua ni, yang mana yang paling betul Ustaz?
Yang mana yang paling betul tak? Semua betul. Tak nak tanyalah, mana boleh semua jadi Johan? Mesti seorang jadi Johan. 5 bertanding, mesti 5-5 Johan Ustaz. Tak ada Ustaz, mesti seorang je Johan. Ingat ni bertanding pilihan raya, seorang menang, seorang kalah. Ni hukum. Bila sebut yang ni, semua betul. Sebab semuanya ada hadis. Tak nak tanya yang mana yang betul-betul. Lah, dah kata betul-betul, semua betul. Tadi Ustaz kata, yang Nabi haram tu peringkat awal dia Islam awal. Jadi keadaan tu huru-hara sikit tu Nabi tak bagi perempuan pergi. Lepas tu mungkin Nabi dah tarik balik hadis tu kan. Adakah yang dulu tak terpakai yang sekarang terpakai? Tak, Nabi bukan macam tu. Bukan macam itu. Satu hari Nabi Muhammad dengan grup 30 orang lebih kurang, rombongan yang kecil, dia berjalan, Nabi terjatuh. Naik kuda, Nabi terjatuh. Nabi sakit belikat ni. Nabi tak boleh berdiri. Bila datang semayang, Nabi tak boleh bangun, Nabi semayang duduk. Jadi sahabat-sahabat semua berdiri. Jadi Nabi kata duduk. Aku duduk, hampa duduk. Maka semua pakat semayang duduk. Kemudian Nabi Muhammad sakit di Madinah. Nabi dah sakit tua lah. Nabi Muhammad orang papah dia main semayang jadi imam di masjid. Nabi duduk. Sahabat-sahabat semua pakat duduk. Dah tengok Nabi duduk. Nabi kata, hampa bangun. Aku seorang duduk, hampa berdiri. Dua-dua betul. Yang semayang tu imam semayang duduk sebab sakit, makmum semayang berdiri itu dipegang oleh mazhab Syafi'i. Kalau tu imam semayang duduk sebab sakit, makmum pun kena duduk sebab imam sakit, duduk, maka dipegang oleh mazhab Hambali. Dua-dua sahih. Jadi yang mana yang betul Ustaz? Dua-dua betul. Tu dia jawapan dia. Tu pulang pada tuan-tuan, itulah nama dia mazhab. Yang kita duk tolak mazhab pasal apa? Terpulang. Kita sakit gout kebetulan tu imam yang duduk. Oh cantik, aku pun duduk sekali pasal aku gout. Aku kuat tu, tak seronok sembahyang duduk pula dah. Tak apa hang sembahyang, diri imam sembahyang, duduk dia sakit. Dua-duanya ada hadis yang sahih. Serupalah dengan menziarahi kubur bagi perempuan tadi. Kedua-duanya ada pegangan. Maka Imam Syafi'i ni dia ambil jalan yang lebih selamat, dia kata makruh. Tu saja, nak mengimbang antara hadis yang tak boleh dengan hadis yang membolehkan. Jadi kita sebagai ni ambil jalan ziarah lah, dengan syarat jaga adab-adab yang telah ditetapkan di dalam agama kita. Maka bolehlah orang perempuan tu pergi dalam keadaan sekarang. Tetapi kalau kita lihat dia pergi tu dalam keadaan mengganggu jemaah yang lain, mengganggu proses, mengganggu benda-benda yang lain, maka duduk di rumah lagi besar faedah dia. Tu yang datang hadis yang kita baca ni. Nah, tanya pada makcik ni, yang nak pergi ke kubur sangat pasal apa makcik? Yalah, takkan orang perempuan orang tak dapat pahala. Orang lelaki je dapat pahala pergi ziarah kubur, kami pun nak pergi juga. Oh, maknanya makcik ziarah kubur sebab nak dapat pahala. Kalau gitu makcik, ada satu benda makcik tak payah ziarah kubur tapi makcik dapat pahala. Apa dia? Di bawah tu. Dia kata apa? Maka kerana mengkhidmatkan bagi segala suami mereka itu, nescaya menyamai akan yang demikian daripada mereka itu, sekalian taat dan ibadat daripada segala lelaki. Kak balik ke rumah, buat khidmat di rumah pada suami akak, pahala yang akak dapat tu sama macam pahala akak ziarah kubur. Tak kurang wala sikit. Dah lah nak tengoklah juga arwah kali terakhir. Bukan dah tengok dah dekat dalam rumah hati. Dah. Tu nak turun sekali dalam kubur ke? Dah. Kalau gitu cukup lah. Nak dapat pahala macam orang laki-laki duk pikui mayat pi kubur tu, kak duk di rumah jaga anak akak, masak pada suami apa semua ni, pahala dia sama saja.
Sebab tu kita di sini tak tahulah masjid ni masjid besar, tak tahu. Orang perempuan dia boleh kot main sembahyang Jumaat pasal masjid besar. Masjid tempat lain tak besar macam masjid kita ni. Mai orang perempuan nak sembahyang Jumaat jenuh bersilat kita pun. Okey, jadi sebab tu tempat kita ni jaranglah orang perempuan main sembahyang Jumaat. Tu pun sebab ada orang perempuan komplain, pasal apa laki-laki kena sembahyang Jumaat, kami tak wajib, kami pun nak sembahyang Jumaat juga. Mak ngah pun nak pahala juga, takkan tu imam je dapat pahala Jumaat, kami pun nak Jumaat juga. Sudah. Kita kata mak ngah duduk di rumah, jaga suami mak ngah, jaga rumah tangga mak ngah tu, pahala dia macam pahala laki-laki sembahyang Jumaat. Masalahnya mak ngah tak ada laki. Dia jawab pula. Tak kira lah mak ngah. Apa saja yang mak ngah buat di rumah tu pahala. Tapi kalau masjid kita ni luar, selamat daripada fitnah, bolehlah mari sembahyang. Ada masjid negeri mana pun ada tingkat atas tu perempuan sembahyang Jumaat ada. Saya pergi belah-belah Berang di Tanjung Malim tu, ada perempuan main sembahyang Jumaat. Tapi dia sekadar sembahyang sajalah, dia tak dikira lah jemaah ni. Silakan, tak ada pula tu imam tu nak dilarang. Kebetulan masjid dia besar, orang kampung tak ramai, perempuan pun main sembahyang Jumaat juga. Taklah jadi satu kewajipan pada orang perempuan. Tapi kalau makcik nak dapat pahala, Allah Ta'ala ni hadir. Dia adil. Dia letakkan pahalanya sama. Laki-laki nak dapat, kena sembahyang Jumaat. Perempuan nak dapat pahala ni tak payah sembahyang Jumaat. Berkhidmat di rumah dia pun dapat pahala Jumaat. Ini adilnya Tuhan. Pahala tetap sama dapat. Baik, kemudian. Seperti barang yang lain yang diceritakan di dalam beberapa khabar bahawa sesungguhnya seorang perempuan datanglah ia kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam, maka perempuan ni ditanya oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam, apa bicara engkau? Maka sembah ia, ya Rasulullah, bahawa sesungguhnya kami hendak membawa datang segala perempuan kepada engkau. Rupa-rupanya dia ni tuan-tuan, ketua kaum ibu, ketua pergerakan wanita zaman tu, ketua NGO lah kot. NGO nama dia Ngo, tambah K belakang Ngo. Mai jumpa Nabi Muhammad, dia kata, Rasulullah, saya ni wakil pada orang perempuan. Saya kalau boleh nak bawa semua orang perempuan ni mai jumpa Rasulullah, boleh tak? Ni tertib adab. Nak jumpa Rasulullah mai hantar wakil tu. Boleh tak kami buat mari ramai-ramai nak bincang, boleh tak? Seorang dia aja pun mai. Nak pergi rumah orang, adab. Nak jumpa dengan orang, adab. Nanti kalau orang marah, kita marah balik, adab. Okey, saya nak masuk rumah orang masjid ni pun ada adab. Rumah masjid kita, masjid tuan-tuan. Bukan boleh pergi ambil mikrofon, mai pasang gitu kok suka je, salah juga. Serupalah kalau saya nak buat live. Nak buat live FB kat restoran orang pun macam tu juga. Jangan main buat saja marah orang. Sekali kalau orang marah kita maki pula. Okey, adab. Tak payahlah buat sendiri sudah. Dan kita pun kalau tak bagi orang buat live FB di restoran kita, janganlah cakap kasar, cakap pelan-pelan, hantar note pun boleh lah. Jadi dua-duanya elok. Kalau dua-dua bersopan, elok, tak ada bergaduh satu Malaysia tuan-tuan ni. Perempuan ni elok-elok main jumpa Rasulullah, dia kata saya nak bawa orang perempuan main jumpa Rasulullah, minta izin boleh tak? Nabi tanya, kerana apa? Maka bersabda ia, kerana apa? Maka sembah perempuan itu adalah sekalian mereka itu berkata semuanya bahawa sesungguhnya Allah Ta'ala menjadikan ia akan kita sekaliannya. Sajalah kami nak mengadu, Allah Ta'ala jadikan kita baik lelaki baik perempuan, Allah yang jadikan. So dia kata, dan pula menjadikan akan kita ni di bawah tangan, yakni di bawah perintah segala laki-laki. Masalah dia Allah jadikan perempuan, Allah jadikan laki. Masalah dia bila dah jadi perempuan, perempuan ni kena ikut perintah laki-laki. Dan dikhabaskan, dikurung kita sebab hak mereka itu dalam segala rumah.
Kami nak keluar rumah kena minta izin, apa semua minta izin. Padahal kita ni sama-sama dijadikan oleh Allah. Tapi bila kami dah kahwin, kami terikat dengan suami kami pula. Dan menjadikan ia akan kita sekalian, akan tempat keinginan bagi mereka. Seolah-olah orang perempuan ni hanya tempat melampiaskan nafsu saja. Itulah kerja orang perempuan. Cukup tahun beranak. Perempuan ni duk cakap. Dan kata dia lagi, dan difardukan atas kita berkhidmat bagi mereka itu. Orang perempuan pula bila dah jadi isteri duk kena jaga suami dia, kena buat ni. Dan menjadikan ia bagi mereka itu perang sabil. Orang laki-laki dapat pahala syahid. Boleh dapat pahala syahid perang fi sabilillah. Kami tak wajib. Dan hadis sembahyang berjemaah. Kami tak wajib. Orang laki-laki dapat pahala jemaah. Dan Allah Ta'ala menentukan ia akan mereka itu dengan khitab, dengan ketetapan, dengan tanggungjawab. Kami tak boleh buat kerja. Dia pula dapat pahala bagi makan kami, dapat pahala sebab bagi pakaian pada kami. Tiada kita, maka kita ganti akan barang yang kita kurnai Allah kepada mereka. Boleh tak? Kami pun nak juga macam tu, supaya kami pun dapat pahala. Tu dia mai datang jumpa Rasulullah sebab nak dapat hak macam laki-laki, tanggungjawab macam laki-laki. Tujuan dia tak lain. Tujuan dia sebab nak dapat pahala. Tang situ baiknya perempuan ni, dia nak dapat pahala macam mana orang laki-laki. Itu je tujuan dia. Mai zaman kita, NGO zaman kita ni lain pula. Dia bukan nak cari pahala. Dia nak cari apa hak laki-laki buat, kami boleh buat. Dia tengok tu imam jadi imam, dia pun nak jadi imam. Pasal apa kami tak boleh? Tengok tu Bilal laki-laki, dia pun nak bang sekali. Yang ni yang kita duk pening sekarang ni. Tengok tu imam, pasal apa hakim laki-laki, kami pun nak jadi hakim syar'i, nak jadi hakim syar'i pula. Kami pun nak jadi naib qadi juga, nak jadi naib qadi juga. Setakat main bola tu tak apa dah, dia main dah. Gusti pun dia pun main dah ni. Rugby dia pun main, semua main. Yang dia pun tak main lagi tu imam je lagi tuan-tuan. Tu pun dah ada dah orang perempuan jadi imam. Nak dapat hak sama rata, nak dapat hak sama macam laki-laki. Bukan tujuannya nak dapat pahala. Tujuannya nak menidakkan hukum. Nak konon-kononnya kita ni adalah sama. Baik, apa jawab Nabi? Maka hairanlah Nabi SAW dengan sebaik-baik ibaratnya dan berkata ia, tiada aku lihat akan seorang perempuan yang lebih baik dan manis perkataan pada pekerjaan Allah Ta'ala daripada engkau. Nabi perli dia, amboi cantik punya bahasa. Yang duk tikai ni bukan tikai siapa, kamu duk tikai Tuhan, jaga sikit mulut. Kemudian kata Nabi, kamu balik ke belakang, jumpa orang perempuan di belakang kamu, bagi tahu kepada mereka, sesungguhnya sebaik-baik taat salah seorang kamu kepada suami menyamai pahala apa yang diperbuat, yang disebut oleh kamu tadi akan laki-laki. Nabi kata, mak ngah, pergi balik rumah, pergi bagi tahu dekat kawan-kawan kamu, mana-mana perempuan yang taat kepada suami dia, pahala dia macam yang kamu sebut yang laki-laki kena buat tadi. Tak payah sibuk nak perang, tak payah sibuk nak jemaah, tak payah sibuk nak buat apa, tak payah. Kamu tetap dapat pahala bila kamu taat pada suami kamu, berkhidmat pada dia, pahala dia macam mereka dapat. Duduk di rumah saja boleh masuk syurga. Duduk dalam bilik saja boleh masuk syurga. Tak ke mana pun boleh masuk syurga. Kami nak masuk syurga ni macam-macam kena buat. Kena mai semayang, kena mai ibadat, kena mai perang, kena cari rezeki. Saya nak mai tadi, balik kerja kena langgar dengan kereta, kadai tengah-tengah jalan, naik motor. Nak cari rezeki untuk isteri dia, nak cari rezeki untuk anak-anak. Susah. Orang perempuan tak payah, duduk diam-diam saja, dapatkan syurga dengan sebab taat kepada suami. Subhanallah, maha adilnya Tuhan. Jadi jangan abang pula jadi macam perempuan pula. Saya pun nak duduk kat rumah, nak dapat syurga daripada rumah tu pula.
Nah, tu yang saya tak semayang di masjid, saya tak buat apa tu. Silaplah kita laki-laki, yang inilah kelebihan kita. Allah Ta'ala letakkan kemuliaan pada kita. Baik, sekadar itu sahaja tuan-tuan. Saya pun masih lagi belum sihat sepenuhnya. Mudah-mudahan Allah merahmati. Terima kasih pada tuan-tuan. Mudah-mudahan doa tuan-tuan supaya saya sihat dimakbulkan oleh Allah. Ya, penyakit baru saya ni, doktor pun tak tahu sakit apa. Saya pun dah tak larat lah jadi bahan uji kaji tuan-tuan. Ya, tak tahu sebab saya hilang pertimbangan, hilang perseimbangan, tak boleh berdiri, tak boleh bangun, tak boleh bercakap. Buat MRI, masuk semua dah. Doktor dah suruh balik. Dia surrender dah. Jadi hanya Allah sajalah tempat kita mengadu. Mudah-mudahan Allah memberkati kita. Sekian. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.